This is our working, it's our area, so depends on where they go. So they wait there, the staff will call them. Ini Rodia. Sekolah sini. Kita sekolah. Kita suruh dia tengok. It's actually ada connection satu ke belakangnya lah, particular area lah. This is the original building in 1903. This is the vision lah, semua yang kuning untuk jaundice. So istilahnya ada yang lampu dekat menteri lah. Untuk yang nak belakang dia. Jangan lupa pelayan depan. Pendam. Adult, basically adult lah, medical, surgical, ortho, psychiatric, semua lah. So yang penyakit-penyakit usually kita letak dalam bilik, ada 3 bilik, 1, 2 dan 3 dekat belakang. So each bilik ada 2 lah. It's not a proper isolation lah, but Ni dah hanya orang kecil ha. Itu yang main lagi. Itu yang main lagi. YB Menteri Timbalan Menteri Kesihatan kita dia datang situ. Kita hari ini Sita. Dia sikit sebanyak. Kembali dan kita jadi Dia ikut akan stop. Pengarah hospital pengarah keselawatan kerja rasmi yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Hospital YB Ola bin Idris dan juga pengarah kesihatan negeri, pengarah hospital Semenjan. Amat saya mahu membesar hatilah dengan Salam sejahtera, salam Sarawak bersayang, salam Kerajaan Perpaduan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat menunggu selepas taklimat daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga daripada pengarah Hospital Semenjan Dr. Nora, dan turut hadir bersama saya pada petang ini adalah Yang Berhormat P200 Batang Sadong YB Rodia dan juga adun kita YB Aula dan juga pengarah Kesihatan Negeri, dan juga turut hadir bersama adalah wakil daripada kementerian untuk bahagian pembangunan. Kedatangan saya ke Semenjan terutama sekali melawat hospital adalah kesinambungan lawatan Yang Berhormat mantan menteri dan juga mantan ahli parlimen Batang Sadong pada tahun lepas sekitar bulan September, dan juga beberapa perkembangan yang positif di mana peralatan-peralatan yang telah dijanjikan ada yang telah sampai dan juga ada yang masih lagi menunggu untuk dalam proses permohonan dan juga tender. Dan saya telah ditaklimatkan bermula di Pejabat Kesihatan Bahagian, dan kita sudah pasti bahawa isu berkenaan tentang kesihatan awam ataupun kesihatan dari sudut infrastruktur di negeri Sarawak perlu diberikan perhatian. Kita pernah dengar kerajaan pada kerajaan yang lepas telah menyebut berkenaan tentang pembikinan white paper kesihatan
di mana kita akan menetapkan di manakah dasar dan hala tuju kesihatan. Dan juga di peringkat negeri Sarawak, kita banyak bercakap berkenaan tentang tuntutan yang saya selalu sebut di dalam parlimen, tuntutan pembangunan kesihatan yang bermaruah untuk rakyat negeri Sarawak, berdasarkan dan juga berlandaskan hak yang terdapat di dalam perjanjian MA 63. Alhamdulillah, kerajaan sedang mengusahakan sesuatu melalui komiti MA63 yang dalam komiti tersebut kita ada wakil-wakil kita, yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Premier Sarawak, dan juga yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, dan juga sekarang yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Fadilah Yusof akan mengetuai segala cadangan, perancangan dan apa yang diperlukan, dan salah satu kriterianya adalah kesihatan awam di Sarawak. Dan kita berdepan dengan masalah fasilitis kesihatan yang daif. Tadi di Pejabat Kesihatan Bahagian saya melihat dan meninjau keadaan kuartus kediaman untuk petugas-petugas kesihatan yang memerlukan perhatian, dan juga perkara ini bukan perkara yang luar biasa bagi saya, itu adalah perkara yang perlu ditangani, dan juga begitu berlaku di Hospital Semunjan dalam keadaan struktur tanah yang kita sebut susul menurun dalam jarak 0.5 dan 1 meter, dan juga tanah-tanah tersebut memerlukan pemerhatian, dan juga pihak JKR telah membuat satu kajian dan cadangan daripada pihak pengarah Hospital Semunjan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri adalah untuk membangunkan hospital tambahan, dan mereka telah mengusulkan cadangan tersebut ke dalam rolling keempat, dan senarai-senarai rancangan Malaysia yang ke-12 sedang dikumpul untuk dimuktamadkan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Dan juga tidak semua cadangan-cadangan tersebut akan dapat kita tunaikan dan laksanakan, kerana kita masih lagi mempunyai beberapa projek-projek yang akan diteruskan daripada rolling-rolling yang sebelum ini. Tetapi keutamaan memang akan kita berikan kepada klinik-klinik dan juga hospital-hospital yang memerlukan perhatian. Dan juga lanjutan daripada lawatan pihak KKM pada tahun lepas di klinik Semerak, Semerak, kita telah menutup klinik tersebut, dan juga kita telah datang dengan satu solution, iaitu dengan pembinaan klinik sementara berasaskan kaedah kontena ataupun kabin lah. Walaupun demikian, mungkin ada kekangan dari sudut perolehan ataupun tender tersebut tidak dapat dipenuhi. Saya akan bawakan perkara tersebut kepada pihak menteri dan juga kepada pihak yang berkaitan untuk melihat bagaimanakah the way forward untuk menggunakan peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan yang lepas. Dan juga isu-isu asas berkenaan tentang kesihatan akan saya bawa secara konsisten selepas ini, dengan pergerakan-pergerakan akan memberikan tumpuan kepada klinik-klinik kesihatan yang daif, dan juga kita juga melihat dari sudut keperluan tenaga kerja, terutama sekali doktor-doktor yang kekurangan di hospital dan juga klinik-klinik kesihatan, terutama sekali di luar bandar. Mungkin kita kena lihat dari sudut mengapa kekurangan ini berlaku. Adakah kekosongan tidak ada, ataupun kekosongan ada tetapi tidak dapat menarik perhatian houseman untuk datang ke Sarawak. Okey, so ada soalan-soalan berkenaan tentang soalan? Tadi YB cakap isu kesihatan ni perlu diberi perhatian, dan pada masa yang sama KKM pun akan bersiap siaga untuk menghadapi penularan COVID sebenarnya. Ya, betul. Kita menjangka akan ada pelancong peningkatan pelancong China yang akan datang ke Malaysia. Jadi bagaimana kita nak kaitkan dengan isu fasiliti kesihatan yang bermula daripada di sini, contohnya Hospital Semunjan tadi? Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan kehadiran pelancong-pelancong daripada luar dan juga China,
negara kita telah membuka sempadan dalam tempoh yang agak lama sejak April pada tahun lepas dengan kemasukan the Chinese traveller ataupun pelancong Cina ini. Kita memang telah membuahkan kenyataan akhbar baru-baru ini dan keputusan kabinet untuk tidak ada sebarang sekatan ataupun pretest RT-PCR kepada pelancong kerana kita mempunyai data-data kehadiran pelancong-pelancong dan juga kita telah membuat surveillance di pintu masuk dengan cara yang terbaik. Dan kita telah melihat mengapa kita perlukan fasilitis kesihatan yang baik adalah kesan daripada COVID yang berlaku dalam tempoh 2 tahun yang lepas. Dan dengan kenaikan pesakit-pesakit datang untuk mendapatkan rawatan dan kita sedar. Dan sebelum ini kita sedar bahawa fasilitis kita daif. Tetapi dengan kedaifan tersebut tidak dapat menampung kedatangan pesakit-pesakit. Dan juga kita kena sedar bahawa kita menyediakan satu perkhidmatan yang antara terbaik di dunia tetapi dengan kadar harga yang sangat-sangat minima. The almost fully subsidized healthcare yang terdapat di Malaysia ni, termasuk di Sarawak. Cuma di Sarawak kita kena bagikan fokus kerana kita tidak dapat bergantung dengan jumlah populasi rakyat Sarawak untuk membina klinik. Tetapi we must build the clinic based on the potential and keperluan dan supaya kita dapat memberi akses agar rakyat Sarawak dapat perkhidmatan kesihatan ataupun dokters. Bukan kita begging lah, bukan merayu-rayu untuk dapat. Sepatutnya kita datang, kita dapat dokters. So this is our target lah. The process akan mengambil masa tetapi kita dah semakin banyak pakar-pakar dan juga kerajaan negeri kita memang bersedia untuk memberikan fokus seperti apa yang kita fokuskan kepada sektor pendidikan sebelum ini dengan menggantikan sekolah-sekolah daif. This is the right time untuk kita moving forward untuk memastikan klinik-klinik hospital kita bermaruah, dapat datang tu orang dapat dibedah, dapat diubat dan segala-galanya lah. Bukan hanya di pintu di bandar tetapi termasuk di luar bandar. So beri peluang dan juga saya yakin wakil-wakil rakyat pun mempunyai harapan yang sangat besar kepada kerajaan perpaduan Malaysia agar dapat untuk merealisasikan keperluan kesihatan terutama sekali di Sarawak dan juga di Sabah dan juga di luar bandar di Semenanjung Malaysia. Dan saya yakin YB P200 Batang Sadong akan membawa beberapa soalan, perbahasan beliau ataupun ucapan sulong titah diraja dan juga ucapan sulong bajet 2023 beliau nanti akan membawa isu berkaitan dengan tentang klinik-klinik kesihatan di Simunjan. So itu saja apa yang saya dapat nyatakan di dalam kenyataan media ini. Okey. Kalau ada soalan, saya masih terbuka lagi dengan any question. Okey. Okey. Kita telah menerima cadangan kertas kerja daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Pengarah Negeri telah memaklumkan apakah kekurangan yang diperlukan. Dan tapak tanah memang kita mempunyai tapak tanah pilihan satu dan pilihan yang kedua. Cuma projek-projek ini perlu disenarai dulu di dalam senarai rancangan Malaysia rolling yang keempat. Dan keutamaan akan diberikan kepada projek-projek yang sangat mendesak seperti ini. Dan juga kita mempunyai banyak senarai-senarai cadangan-cadangan daripada JKNS yang telah disampaikan kepada saya. Kita ada belasan, hampir 18 projek-projek, tetapi projek-projek tersebut mungkin akan disenarai pendekkan untuk tu. Tapi saya telah melihat dan juga lawatan-lawatan sebegini telah diadakan beberapa kali. Mungkin kita menunggu keputusan yang positif setelah mesyuarat berkenaan tentang pemilihan projek-projek RMK rolling yang keempat diputuskan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Okey. Alright. Okay, alright. Thank you.